Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Fatihah binti Dul Qawaid, nombor metrik di 201920913442. Hari ini saya ada sedikit perkongsian yang bertajuk Sangka Baik. Berbaik sangka adalah satu perbuatan yang dituntut dalam Islam. Kerana dengan berbaik sangkalah kita dapat mengelakkan diri kita daripada berbuat jahat terhadap orang, iaitu menuduh orang daripada berbuat jahat. Berbaik sangka juga bukan hanya pada manusia, malah kita juga perlu berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan kita. Apa sahaja yang Allah telah tetapkan kepada kita pasti ada hikmahnya. Macam mana nak berbaik sangka? Carilah 1001 alasan untuk tidak terburu-buru dalam menyimpulkan sesuatu agar kita terhindar daripada sangkaan buruk terhadap keluarga kita, kawan kita, orang yang berada sekeliling kita. Dalam satu perumpamaan, kalau kalian mendapatkan makanan yang panas, jangan terus dimakan. Kita kena tunggu agak sejuk. Kalau tak, makanan yang panas itulah akan menyakitkan lidah kita. Macam tu juga bersangka baik. Kita akan berburuk sangka terhadap orang apabila kita ada satu penyakit, iaitu apa? Iaitu penyakit hati yang dinamakan dengki. Dengki. Jadi macam mana kita nak elak daripada penyakit dengki ni? Kita kena, apabila kita memandang seseorang tu, kita kena pandang dengan mata hati kita, dengan keikhlasan kita, dengan keyakinan kita bahawa apa yang dia lakukan semua mendatangkan kebaikan. Seterusnya saya akan berkongsikan 6 tips bersangka baik dari Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Pertama, jika engkau bertemu dengan seseorang, maka yakinilah bahawa dia lebih baik darimu. Ucapkan dalam hatimu, mungkin kedudukannya di sisi Allah jauh lebih baik dan lebih tinggi dariku. Yang kedua, jika bertemu anak kecil, maka ucapkanlah dalam hatimu, anak ini belum bermaksiat kepada Allah, sedangkan diriku telah banyak bermaksiat kepadanya. Tentu anak ini jauh lebih baik dariku. Yang ketiga, jika bertemu orang tua, maka ucapkanlah dalam hatimu, dia telah beribadah kepada Allah jauh lebih lama dariku. Tentu dia lebih baik dariku. Yang keempat, jika bertemu dengan seseorang yang berilmu, maka ucapkanlah dalam hatimu, orang ini memperoleh kurnia yang tidak akan kuperolehi, mencapai kedudukan yang tidak akan pernah kucapai, mengetahui apa yang tidak ku ketahui, dan dia mengamalkan ilmunya, tentu dia lebih baik dariku. Yang kelima, jika bertemu dengan seseorang yang bodoh, maka katakanlah dalam hatimu, orang ini bermaksiat kepada Allah kerana dia tidak tahu, sedangkan aku bermaksiat kepadanya padahal aku mengetahui akibatnya, dan aku tidak tahu bagaimana akhirnya umurku dan umurnya kelak. Dia tentu lebih baik dariku. Dan yang terakhir, yang keenam, jika bertemu dengan orang kafir, maka katakanlah dalam hatimu, aku tidak tahu bagaimana keadaannya kelak. Mungkin di akhir usianya dia memeluk Islam dan beramal soleh, dan mungkin boleh jadi di akhir usia diriku kufur dan berbuat buruk. Tidak rugi kita bersangka baik terhadap insan daripada kita bersangka buruk yang boleh mendatangkan dosa. Jika ternampak sesuatu yang boleh membawa kita bersangka buruk kepada manusia lain, maka carilah 70 alasan untuk kita terkeluar dari sangkaan buruk tersebut agar kita dapat bersangka baik dengannya. Seseorang yang bersangka baik, dia tetap benar di sisi Allah walaupun sangkaannya itu tersalah. Namun, seseorang yang bersangka buruk akan tetap salah di sisi Allah walaupun sangkaannya itu tepat dan benar. Kesimpulannya, satu-satunya perkara yang kita boleh bersangka buruk adalah dengan nafsu diri kita sendiri. Carilah keaiban dan keburukan diri sendiri. Jika kita sibuk dengan keburukan diri masing-masing, nescaya kita tak akan ada masa untuk kita mencari kesalahan dan keburukan orang lain. Semoga Allah kurniakan kita mata lebah yang mencari bunga di mana-mana dan bukan mata lalat yang sentiasa mencari kekotoran di serata tempat. Sekian itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.